Menguntung manis senyuman saudara, datang turunnya ingin bersua. Assalamualaikum mulai bicara, salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang saya kasihi. Bersyukur kita kehadiran Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam forum penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian pada pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maridia, iaitu moderator anda semua pada hari ini. Objektif forum kita pada hari ini adalah untuk mendalami dengan lebih lanjut mengenai isu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat umumnya pada masa kini. Baiklah, kita mulakan dengan panel di sebelah kiri saya. Cik, perkenalkan diri diikuti dengan panel yang lain. Saya sebagai panel pertama, Nisha Syaratina binti Nazaruddin. Saya Arifah Mani binti Muhammad Syaharuddin sebagai panel yang kedua. Saya Iflajana binti Azizi, panel yang ketiga. Saya Nur Aisyah Afifah binti Abu Bakar sebagai panel yang keempat. Baiklah, sebelum kita menelusuri lebih lanjut, boleh saya minta Cik Nisha jelaskan maksud bahasa rojak yang merupakan topik utama kita dalam forum pada hari ini. Terima kasih saudari moderator. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa rojak merupakan bahasa yang bercampur aduk kata-kata yang digunakan oleh penulisnya. Misalnya, seketika perkataan Melayu dan seketika perkataan Inggeris. Punca-punca yang menyumbang kepada penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian adalah cara didikan ibu bapa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, anak-anak lebih cenderung untuk mengikuti apa yang mereka lihat dan dengar daripada orang dewasa di sekeliling mereka, terutamanya ibu bapa. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa ibu bapa perlu menggunakan bahasa Melayu standard ataupun baku apabila ingin berbual bersama anak-anak di dalam rumah. Jika ingin menggunakan bahasa Inggeris, gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya, dan jikalau guna bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Contoh ayat yang mengandungi unsur bahasa rojak ialah let's makan until kenyang. Perkataan let's dan juga until merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris, merupakan perkataan bahasa Inggeris. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu standard, ia berbunyi jom makan sampai kenyang. Selain daripada itu, pengaruh hiburan juga boleh menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada penggunaan bahasa rojak. Seperti yang kita dapat lihat, lagu-lagu pada masa kini lebih cenderung untuk mencampurkan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu kerana ia dapat menarik perhatian anak muda untuk mendengar lagu tersebut. Sebagai contoh, lagu yang berjudul Cute yang dibawa oleh Haris Zazman dan juga Lokabi telah mencampur adukkan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Contoh lirik yang mengandungi unsur bahasa rojak adalah you memang sangat cute. Daripada lirik ini sudah kita dapat lihat bahawa terdapat penggunaan bahasa rojak. Berkemungkinan besar remaja yang mendengar lagu-lagu yang mempunyai unsur bahasa rojak, mungkin mereka merasakan bahawa bahasa rojak itu tidak salah untuk digunakan sebab perkara itu sendiri telah digunakan oleh orang yang berpengaruh ataupun orang yang popular. Tidak salah untuk menggunakan bahasa rojak, tapi gunakanlah ia pada tempat yang betul. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Cik Nisha atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kita beralih kepada persoalan seterusnya. Kali ini saya ajukan soalan ini kepada Cik Arifah. Pada pandangan Cik, apakah punca berlakunya penggunaan bahasa rojak secara berleluasa dalam kehidupan seharian masyarakat? Terima kasih saudari moderator. Berdasarkan apa yang diperjelaskan oleh panel pertama sebentar tadi, selain faktor yang berpunca daripada ibu bapa dan hiburan, faktor yang datang daripada masyarakat sendiri juga merupakan antara punca penggunaan bahasa rojak yang semakin berleluasa, terutamanya dalam kehidupan seharian kita. Faktor tersebut ialah sikap atau perspektif masyarakat terhadap bahasa Melayu. Antara sikap yang boleh saya kongsikan pada forum ini ialah sikap masyarakat yang kurang yakin terhadap bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu dianggap ketinggalan zaman oleh masyarakat kini. Selain itu, mereka juga menganggap bahawa pembelajaran bahasa Melayu tidak membawa sebarang faedah kerana bagi mereka, bahasa Melayu hanya boleh digunakan di Malaysia sahaja. Berbanding bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa dan boleh digunakan di pelbagai negara sekalipun. Oleh itu, masyarakat lebih suka ataupun kerap menggunakan bahasa Inggeris. Tambahan pula, bahasa tersebut berbunyi lebih moden apabila dituturkan. Antara sikap lain yang boleh saya kongsikan pada hari ini adalah sikap masyarakat yang ingin menunjukkan diri mereka hebat kerana dapat menguasai bahasa asing. Oleh itu, mereka memilih untuk mendalami dan mempelajari bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu yang sering mereka gunakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Cik Arifah atas penjelasan sebentar tadi. Selanjutnya, kita teruskan kepada panel yang ketiga iaitu Cik Ifah. Boleh Cik terangkan apakah kesan daripada penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian? Terima kasih moderator atas soalan yang telah diajukan. Ya benar, penggunaan bahasa rojak ini semestinya akan membawa kesan yang negatif di mana penggunaan bahasa rojak ini boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Kebanyakan pelajar menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi, namun kini mereka menggunakan bahasa rojak dalam penulisan ilmiah di sekolah. Perkara ini terjadi akibat kekerapan penggunaan bahasa rojak yang tinggi sehingga mereka tidak dapat membezakan antara bahasa formal dengan bahasa rojak. Kekeliruan ini menyebabkan mereka mencampur adukkan antara gaya bahasa dalam penulisan ilmiah mereka di sekolah. Apabila terjadi ini dijadikan sebagai amalan di sekolah, ia akan sekaligus akan membuatkan keperasaan di sekolah terjejas bagi seseorang pelajar. Hal ini demikian kerana mereka tiada kemahiran untuk menggunakan bahasa yang betul dalam penulisan karangan di sekolah. Sehubungan dengan itu, mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. Tambahan pula, Malaysia telah mewajibkan setiap pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Perkara ini sudah terang lagi bersuluh bahawa pembelajaran di peringkat sekolah akan terjejas sekiranya penggunaan bahasa rojak tidak dibendung secepat mungkin dalam kalangan pelajar di Malaysia. Itu saja. Baik, terima kasih Cik Ifah atas perkongsian sebentar tadi. Dan soalan yang terakhir adalah kepada Cik Aisyah. Kita sudah dengar tentang punca dan juga pesaing. Jadi kita juga mahu tahu apakah langkah yang kita boleh ambil bagi mengelakkan penggunaan bahasa rojak secara berleluasa dalam kehidupan seharian. Terima kasih kepada saudari moderator yang saya hormati. Justru itu, saya akan menjelaskan mengenai langkah bagi mengatasi kesan penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita semua tahu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk seorang individu yang mampu menggunakan bahasa Melayu standard. Belum termula biarlah dari rebungnya. Pepatah itu sesuai dengan ibu bapa yang seharusnya mendidik anak dari kecil supaya menggunakan bahasa Melayu standard sejak daripada didikan di rumah. Dengan didikan di rumah, anak-anak akan mengaplikasikan apa yang diajar oleh ibu bapa dan tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dikatakan saudari Ifah sebentar tadi. Selain itu juga, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, peranan pihak sekolah juga memainkan peranan penting bagi membentuk individu yang mampu menggunakan bahasa standard dalam kehidupan seharian. Pihak sekolah seharusnya menjalankan aktiviti ataupun program yang boleh membantu anak-anak untuk menggunakan bahasa Melayu standard. Contohnya pertandingan pidato yang menggunakan bahasa Melayu standard dan baku. Dengan itu, anak-anak akan menggunakan bahasa Melayu standard dengan betul dan dapat mengaplikasikan. Dengan itu, anak-anak juga akan menjadi seorang warga negara Malaysia yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan sepenuhnya tanpa mengira bangsa tersebut. Bangsa yang saya maksudkan ialah bangsa Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga bangsa tersebut merupakan bangsa utama di Malaysia dan seharusnya mereka mengetahui tentang penggunaan bahasa Melayu. Tidak kiralah apa jua bangsa mereka sekalipun. Walaupun usaha yang saya katakan sebentar tadi amatlah kecil, namun pada hakikatnya ia mampu membentuk individu yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Melayu standard dan menaikkan nama bahasa Melayu tersebut. Sekian sahaja daripada saya, berbalik kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Cik Aisyah atas perkongsian sangat bermakna sebentar tadi. Saya cukup teruja apabila mendengar perkongsian yang disampaikan oleh ahli panel kita pada hari ini. Banyak info yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai ilmu tambahan dan panduan buat diri sendiri serta orang di sekeliling kita. Dengan tamatnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum program melaburkan tirai, izinkan saya memberi serangkap pantun. Daun selasih permainan budak, bunga mela berbau wangi. Bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi.
Saya mewakili ahli jawatan kuasa pelaksana pada hari ini dengan rendah hatinya memohon ribuan kemaafan jika terdapat masalah atau kesulitan sepanjang program ini berlangsung. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri. Sekian, terima kasih.